Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ni, dia bagi tajuk budak asrama sahabat berenam tau. Yang mana dia pada masa tu baru je form 3, tingkatan 3, dan dia dengan kawan-kawan dia ni kena usik masa tinggal dekat asrama tau. Tapi daripada cerita dia ni, kira macam berani jugalah. Mungkin korang pernah dengar cerita ni, tapi tak apalah, kita enjoy je, okay? So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah ni berlaku pada tahun 2004 yang mana Nura tinggal dekat asrama sekolah dia di sahabat berenam. Jadi masa tu, dia dengan kawan baik dia, Wina dan juga Iza, dia orang bertiga ni sama-sama tinggal dekat asrama tu. So, kisahnya bermula bila ada satu malam tu, budak junior bilik sebelah dia orang ni kena rasuk tau, kerasukan. Katanya masa tu, budak junior tu mungkin ternampak sesuatu dekat ampaian belakang sana sebab masa tu dia pergi mandi. Lepas tu nak sidai kain basahan dia macam tu lah. Lepas tu ternampak makhluk tu tau. Dan lepas daripada maghrib je, budak perempuan tu terus menggigil sampailah habis waktu prep. Kan lama juga tu kan. Sebab waktu prep habis biasanya dalam pukul 10 lebih ataupun 9 lebih lah paling awal pun. Jadi beberapa jam budak perempuan tu menggigil macam gitu. Dan bila dia masuk dalam bilik dia, dah habis waktu prep tadi kan, dia terus menjerit tau. Menjerit macam yelah tak sedarkan diri kan, macam mana kan. Dan tak lama lepas tu dia mengilai pula. So sebab hal ni macam boleh kata biasa lah berlaku dekat asrama tu, dah tu ketua bilik yang sebelah tu minta tolong ahli-ahli bilik yang lain ni bacakan Yasin. Datang bilik dia, lepas tu baca Yasin ramai-ramai macam tu kan. Jadi masa tu semua budak bilik dia, bilik Nura tadi, pergi ke bilik sebelah untuk baca Yasin sama-sama. Tapi bila sampai bilik sebelah ni, diorang tengok macam ish dah penuh sangat ni. Lepas tu macam agak sesak jugalah. So Nura, Iza, Wina dan juga adik-adik junior dia yang dalam bilik dia tu decide untuk stay dalam bilik dia orang je. Dia tak pergi ke bilik sebelah ni, lepas tu join baca Yasin sama lah kan. Tapi katanya silap besar dia masa tu sebab dia duduk dalam bilik dia satu hal dah, tapi dia bukan duduk diam-diam senyap je kan, ataupun mungkin baca Yasin sama-sama ke kan. Tapi katanya masa tu dia orang duduk gelak-gelak tau, duduk bergurau. Dia buat bising lah kan. Padahal bilik sebelah dia orang sekarang ni tengah baca Yasin. So dia cakap macam agak khilaf lah diorang masa tu. Dah lepas dah selesai baca Yasin tadi, diorang nak tidur. Tapi masa tu dalam pukul 12 ke 1 pagi dah tau. So memang dah agak lewat lah kan. Jadi ini gambaran dalam bilik dom dia masa tu. Katanya katil dia ni ada dekat tengah-tengah tau, yang mana Iza ada dekat sebelah kiri, lepas tu Wina pula dekat sebelah kanan. Jadi katil dia ada pada tengah-tengah. So malam tu dia dah mula rasa macam tak sedap dah. Ish, ada benda tak kena ni kan. Dia boleh rasa panas macam malam tu. Katanya memang dia tak boleh nak tidur lah, panas macam. Lepas tu dia sendiri pun berpeluh-peluh kan macam nak tidur. So tidur pun macam tidur-tidur ayam je lah. Dan tiba-tiba je dia terkejut sebab dia ada dengar bunyi gelang kaki tau. Dia macam orang tengah jalan macam tu kan. Bunyinya tu pula daripada luar bilik dia. Dah tu dia pun tengoklah jam kan. Jam masa tu dalam pukul 3 pagi. Ya, pukul 3 pagi siapa pula yang nak jalan-jalan dekat luar sana kan. Dah tu pakai gelang kaki yang ada loceng pula tu. Biasanya budak-budak asrama ni nak pakai emas pun tak boleh tau. Apatah lagi gelang kaki yang ada loceng. Memang tak dibenarkan. Time tu Noha tadi terus cuak. Lepas tu dia selubung seluruh badan dia ni dengan selimut. Dia buat tidur lah, macam dia paksa diri dia untuk tidur kan. Jadi sebenarnya masa dia selubung, dia selimut semua, badan dia ni habis dah menggigil. Dah tu tiba-tiba je dia ada dengar bunyi yang sangat kuat datang daripada arah loker tau. Sebenarnya kedudukan katilnya tu ada dekat dengan tingkap. Lepas tu bahagian loker pula ada pada tengah-tengah macam tu lah. Jadi masa dia dengar bunyi daripada arah loker tadi, seolah-olah ada sesuatu yang melompat dekat atas loker tu. Lepas tu jalan perlahan dekat atas loker. Loker pula biasanya kalau asrama ni loker besi tau. Jadi kalau ada benda yang melompat je, contohnya macam monyet lah kan, kita tak fikir benda lain, monyet kot melompat pula atas loker. Lepas tu dalam bilik pula tu kan bunyi sangat-sangat kuat. Dah tu kalau berjalan slow-slow pun masih lagi dengar bunyi yang sangat kuat, besi kan, prap. Time tu lagilah kuat dia menggigil tau. Memang takut gila katanya. Dan dia cuba juga pura-pura untuk tidur. Macam yang saya cakap sebelum ni lah, kalau kita dengar macam gitu, kita pura-pura tidur. Aku tidur kan. Sebenarnya benda tu tahu tau kita tak tidur.
Ya, benda tu boleh tahu. Macam mana dia boleh tahu? Tak tahulah, sixth sense dia agaknya. Okay, masa dia pura-pura tidur tadi, dalam masa yang sama pun dia masih dengar bunyi berjalan, bunyi sesuatu yang berjalan dekat atas loker sana. Dah tu bunyinya pula daripada hujung bilik makin dekat, makin dekat, makin dekat dengan dia. Dia dapat dengar dengan jelas tau benda tu. So macam dia punya imajinasi ni, benda tu berjalan daripada hujung loker sana, berjalan dekat atas loker ni, sampailah dekat loker dia. Lepas tu bunyi tu berhenti. Senyap tau. Masa tu dia boleh bayangkan, ya Allah, loker aku ni confirm ni, benda ni mesti ada pada loker aku sekarang ni kan. So masa tu dia cuma mampu sebut nama Allah, 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 macam tu je tau. Jadi masa tu dia fikir, dah berhenti kot, sampai sini je kot, gangguannya. Tapi tak, tiba-tiba je benda tu buat bunyi pula tau. Dia bunyi macam ni. Bunyi tu pula betul-betul tepi telinga dia tau. Bayangkan Nora yang tengah berselubung masa tu, dia boleh dengar dengan jelas nafas makhluk tu tau, dekat tepi telinga dia. Lepas tu bunyi gayanya tu macam makhluk ni tengah hidu bau dia tau. Dan tak lama lepas tu, Nora tadi dia dengar lagi. Kali ni dia dengar suara mengerang pula. Macam tu kan. So masa tu dia memang tak berani nak buka mata, dan dia tahu yang benda tu tengah hidu dia sekarang ni, tengah hidu Nora ni. Dan tak lama lepas tu, benda ni makin berani tau. Dia pergi tarik selimut Nora ni. Nora dah kaku situ, dia pejam mata dan badan dia ni tak payah cakap lah, terus menggigilkan sebab ketakutan sangat. Dah tu benda tu, lepas dah tarik selimut tadi, dia pergi sentuh-sentuh rambut Nora, sambil-sambil macam agak mencium macam tu kan. Lepas tu belai-belai rambut Nora tau. Nora masa tu pejam mata rapat-rapat. Lepas tu dia cuba untuk kuatkan semangat dia. Katanya selagi terdaya, selagi itulah dia tahan tau. Tak lama lepas tu dia terkejut sebab masa tu bunyi loceng subuh. Ya, dekat asrama dia ni kalau waktu subuh je akan bunyi loceng lah kan, kering macam tu kan, untuk kejutkan pelajar asrama ni bangun subuh. Dah tu kawan dia Wina, dia kejutkan Nora ni. Dia cakap, Nora jom bangun solat, macam tu kan. Dan Nora dia macam terkejut tau. Terkejut dia tengok ke arah Wina. Wina pun macam terkejut tengok arah dia. Lepas tu Wina tanya, weh, kau tak tidur ke? Kenapa macam sakit je ni? Masa tu Nora dah tak berani nak cakap apa. Dia baru sekejap tadi mengalami sesuatu yang luar biasa kan. Dan rasa lega tu pun macam separuh-separuh lagi. So dia diamkan je benda ni dan dia bangun pergi solat. Dan tahu apa? Sejak malam tu lah, setiap malam dia kena ganggu. Bayangkan, setiap malam dia akan dengar bunyi loceng yang sama. Lepas tu bunyi lompat ke atas loker sana. Lepas tu bunyi nafas. So semua benda tu dia kena hadap setiap malam tau. Ya Allah, memang kuat semangat gila lah dia. Cuma masa tu ialah sebab tiap-tiap malam kan, dia sendiri pun dah tak cukup tidur dah, sampaikan dia terpaksa ambil ubat batuk tau, sebab nak make sure yang dia dapat tidur dengan nyenyak pada malam tu. Tak lama lepas tu, bukan tengah-tengah malam dia yang dia akan kena tau. Ya, kan dah ambil ubat batuk kan, nak kacau malam-malam dah tak boleh dah. So bila nak jengahnya kan, dia mula tunjukkan diri masa Nora ni tengah mandi dalam bilik air macam tu kan. Sebenarnya dalam bilik air dia ni, bilik air sekolah tu lah, bilik air asrama tu, diorang ada satu kolah yang besar. Lepas tu diorang akan mandi dekat kolah tu, cedok-cedok air macam itulah kan. So pernah satu hari tu, Nora ni tengah mamai. Lepas tu dia pergi cedok air tu, dan dalam air tu dia nampak ada lembaga yang tengah menyeringai dekat arah dia tau. Bayangan tu dia nampak daripada dalam air. Dan bila dah ternampak sesuatu yang menakutkan macam tu, of course lah, dia terus campak je gayung air tadi. Lepas tu terus berlari keluar daripada bilik air tu. Dan rupa-rupanya bukan dia seorang je terkena tau. Kawan baik dia, Iza, pun terkena juga. Iza pun sama, setiap malam dia akan dengar bunyi gelang kaki tu. Lepas tu bunyi ada benda yang melompat dekat atas loker dia. Lepas tu benda tu kacau Iza juga. Pergi dekat, lepas tu buat bunyi suara kan dekat telinga, seolah-olah macam tengah hidu Iza macam tu. Macam tu lah. Lebih kurang sama je dia orang punya kena usik tu. So sebenarnya Nora ni tak tahu tau, kata Iza pun terkena juga. Tapi Nora, dia pergi cerita dekat kawan dia Wina. Kan dia orang best friend bertiga tadi kan. Dia cerita hal ni yang dia kena usik semua tu dekat Wina. Iza pun sama, dia ceritakan semua tu dekat Wina. Jadi Wina tu pun macam terkejut lah kan. Korang berdua macam terkena, tapi aku okey je, macam tak ada dengar apa-apa, tidur elok je macam tu kan.
kan. Jadi masa itulah baru dia tahu kata dia dengan Izzah je yang terkena. So benda ni berlanjutan lama juga, sampailah dia dah macam tak tahan sangat dah. Dia pun telefon lah ayah dia kan. Dia cakap dengan ayah dia nak keluar daripada asrama sebab dia dah tak tahan sangat dah. Hari-hari dia akan kena usik dengan makhluk ni. Dah tu dia sendiri tak cukup tidur kan, macam mana nak fokus dengan pelajaran lagi. So dia pun mengadulah dengan ayah dia kan. Tapi ayah dia minta Nura ni untuk bertahan. Katanya jangan takut, tak apa, nanti ayah pergi cek dengan ustaz. Macam tu lah kan. Dan bila ayah dia dah pergi cek dengan ustaz tadi, barulah tahu kata memang betul ada makhluk ni yang tengah ganggu Nura. Dan benda tu ikut Nura. Sebab apa? Datuk ustaz tadi cakap yang bukan Nura je yang terkena, tapi kawan Nura pun terkena juga. So benda yang sama. Makhluk tu rasa macam Izzah tadi cabar dia juga. Tak tahulah cabar dari segi apa. Mungkin adalah kot kan. Jadi sejak daripada tu diorang rapatkan katil. Malam tu pukul 3 pagi diorang dengar ada bunyi ketukan tau. Tuk macam tu kan. Dah diorang fikirlah, ish siapa pula lah malam-malam kat luar ni kan. Tak lama lepas tu diorang dengar ada orang bagi salam tau. Assalamualaikum, bukalah pintu, saya nak masuk. Izzah kan dia dah rapatkan katil tadi kan. Izzah terus peluk Nura ni. Dan diorang fikir mana ada budak asrama yang bagi mukadimah yang sopan-sopan macam gitu tengah-tengah malam pula tu. Sebab budak-budak bilik dia ni kalau nak buka pintu, nak pergi toilet sana, tak adanya sopan-sopan tau. Kata main roboh je pintu tu, macam nak pecah pintu tu kalau nak buka pintu tau. Jadi lepas diorang dengar suara Assalamualaikum tadi, tak jawab pun. Diorang diam je kan, diorang perhati je, macam yelah nak ignorekan benda tu. Tak lama lepas tu diorang dengar lagi sekali, Assalamualaikum, nak masuk, bukalah pintu. Suara tu lembut sangat tau. Katanya sopan sangat orangnya. Dah dengar kali kedua tadi memang confirm lah. Dia orang confirm yang itu bukan budak bilik dia. Dan masa tu Nura pun tanya kan, tanya Izzah ni lah, Izzah, kau dengar tak apa yang aku dengar? Izzah tadi terus rapatkan badan dia dengan Nura ni. Lepas tu Izzah cakap, aku dengar lah, aku tak tidur lagi ni. Jadi malam tu dia dengan Izzah tadi sedaya upaya pejamkan mata nak bagi tidur, ialah dengan harapan dia orang boleh lah lena sampai subuh kan. Tapi malangnya dia orang tak terlelap langsung. Jadi bukan sampai situ je dia kena kacau, tapi ada lagi tau. Tak lama lepas tu dia dengar pula bunyi gelang kaki. Ya, gelang kaki yang biasa-biasa dia dengar sebelum ni ya sebenarnya. Gelang kaki benda tu dekat luar sana. Kling 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 kan jalan kan. Nuran cakap, aduh, rasa macam sakit jiwa dia masa tu tau. Yelah sebab nak jerit tapi tak berani. Dia dibuatnya tiba-tiba je muncul depan muka kan. Lepas tu dengan mukanya menyeringai lagi. Tak kenanya. So masa tu dia orang berdua ni cuma mampu berpegangan tangan je. Lepas tu berdoa dalam hati, yelah biar benda tu semua cepat-cepat berlalu, cepat-cepat berhenti kan. Dan betul, benda tu memang betul-betul berhenti. So masa tu dia fikir, oh mungkin doa dia ni macam yelah dimakbulkan ke apa kan. Bunyi tu pun dah tak ada lagi, dah sunyi sepi dah masa tu. Tapi tiba-tiba je diorang terdengar bunyi dekat dengan kepala diorang tau. Macam yang saya cakap tadi, katil diorang ni menghadap tingkap dan ada loker yang ada dekat tengah-tengah. Jadi katanya adalah ruang jalan dekat antara katil diorang ni dengan loker. Tapi makhluk tu ada dekat dengan loker. Sebab apa tau? Sebab katanya makhluk tu dia tengah makan. Dia pergi gigit roti koperasi yang Izzah bawa balik. Sebenarnya Izzah ni dia macam ahli koperasi macam tu. So macam banyak lah roti yang dia bawa balik. Tapi itu semua roti koperasi tau, bukan roti milik dia. Dah tu roti tadi dia letak dekat tepi kepala dia tidur. Jadi masa ni dia orang dengar ada bunyi plastik dikoyak. Kalau plastik dikoyakkan macam mana kan, dengan gigi kan krak macam tu kan. Dan dia orang fikir, siapa lagi yang nak koyakkan plastik malam-malam? Lagipun budak dalam bilik, dalam dom dia tu budak-budak junior tau. So katanya budak-budak junior tu mana ada yang nak berani makan roti malam-malam sampai yelah buat bising macam tu kan. Pula tu makan roti yang akak senior punya. So memang tak logik lah. Masa tu diorang berdua memang berselubung je. Diorang tak berani nak jenguk, tak berani nak tengok apa yang tengah berlaku sekarang ni. Diorang diamkan diri je dalam simut tu. Biar je benda tu nak buat apa pun buat lah. Tapi dia dengar dengan jelas lah yang kata roti dia sekarang ni tengah dimakan oleh sesuatu macam tu kan. Dah tu sedar tak sedar je diorang ni terlena. Katanya tak tahulah bila diorang terlena sampailah bunyi loceng kedengaran. Ya kan ada, kalau subuh kan ada bunyi loceng kan. Lepas dah bunyi loceng tadi, diorang bangun. Datuk Izzah tadi dia terus tengok roti yang ada dekat tepi loker.
Roti tu ada letak dalam bakul tau. Dan semua roti tu ada kesan koyak ataupun macam kesan gigitan macam tu lah kan. Dah tu Izzah tadi pun panggil Nura. Nura, tengok ni. Semua, bukan satu, tapi semua roti-roti tu habis ada kesan koyakan ataupun kesan gigitan macam tu. So bukan satu je lah yang dia makan, tapi dia makan semua kan. So pada hari tu balik je daripada sekolah, habis kelas tambahan, lepas tu makan, prep semua, dah settle semua. Tibalah waktu dia orang dua ni nak tidur kan. Malam tu Nura dengan Izzah ni dah rasa macam lemah sangat dah. Badan dia orang pun dah rasa macam letih, lembik je kan. Sebab yelah tak cukup tidur. Dengan kalau siang hari je jadualnya padat, sampailah malam kan prep yang last kali dalam pukul 10 lebih macam tu, barulah masuk untuk tidur. Tidur tu pun dalam pukul 3 pagi mesti akan kena punya. Jadi malam tu sebelum dia tidur, adalah seorang budak ni namanya Nick. Nick ni budak form 2 tau, budak tingkatan 2. Dan Nick ni tiba-tiba je dia pergi tanya Izzah, tanya Nura dengan Izzah ni, Kak, kenapa Kak Nura dengan Kak Izzah makan roti semalam? Lapar sangat ke? Tanya macam tu tau. Dah dia orang berdua ni macam pelik lah kan. Kenapa ni? Ni nampak ke akak yang makan semalam? Tanya kan. Lepas tu ni jawab apa? Yelah, siapa lagi kalau bukan akak berdua? Dua-dua orang pula tu tengah makan. Itulah suruh pergi dewan makan, tak nak. Nik cakap macam tu. Dah tu Nik tadi terus tarik selimut dia untuk tidur. Nura dengan Izzah ni macam agak terpinga-pinga jugalah. Siapa yang menyerupai diorang semalam kan? Izzah masa tu pula macam agak naik angin lah. Yelah, itu semua roti koperasi. Lepas tu tanyalah, siapa pula yang makan roti aku ni? Dah Nura pun cakap dengan Izzah, dah lah tak payah fikirlah, jom kita tidur macam tu kan. So nak dijadikan cerita, malam tu Izzah tidur awal tau. Katanya boleh pula dia tidur awal malam tu. Jadi sekarang ni Nura je lah yang nak kena hadap makhluk tu seorang-seorang. Dan tak tahu kenapa malam tu dia rasa macam mengantuk sangat tau. Kata mengantuk tu datang kan dalam mamai macam tu nak tidur kan. Tiba-tiba dia nampak ada budak bilik dia, N, dengan adik junior dia namanya Yam, tengah berjalan menghala ke arah pintu nak keluar daripada bilik tu lah. So dalam mamai tadi dia nampak dua orang ni tengah berjalan nak keluar bilik. Lepas tu dia pun tegur lah kan, dia tanya, "Weh, korang nak pergi mana tu?" Macam tu kan. Sekali Nura ni fikir, rajin pula aku nak menegur kan. Dan Yam dengan N pada masa tu dia cuma berjalan straight je. Dia abaikan akak senior dia ni tanya. Dah tu Nura ni cakap memang dia nampak dengan kepala mata dia sendiri yang diorang berdua ni keluar daripada bilik. Pintu pula terbuka macam gitu je, tak tutup tau. Tapi dia tak adalah heran sangat sebab dia fikir masa tu mungkin dua orang ni nak pergi toilet agaknya. Dan tunggu punya tunggu, yelah walaupun dalam mamai macam tu kan, nak tidur tapi perasanlah juga, lama je budak berdua ni pergi toilet kan. So tunggu punya tunggu sampailah dia tertidur. Esoknya tu barulah tanya N, korang pergi mana semalam? Lamanya keluar. N pun pandanglah ke arah dia. Lepas tu N tanya, keluar apa? Mana ada? Keluar dengan siapa? Tanya macam tu kan. Dah tu Nura ni jawab, kau keluar dengan Yam kan semalam? Memang sungguh-sungguh lah dia kata si N ni keluar dengan Yam. Dah tu N jawab macam ni, weh, Yam kan bilik engkau, aku bilik sebelah. Dah kenapa pula aku nak pergi bilik engkau? Semata-mata nak ajak pergi toilet pula tu. Tak adanya macam tu kan. Masa tu barulah dia macam tersentak kejap. Siapa yang aku tegur semalam? Jadi pada minggu tu juga, hujung minggu tu, ayah dia datang jumpa dia tau. Lepas tu ayah dia bawa 3 botol air yang dah dibaca-baca macam tu lah. Dan ayah dia cakap campurkan air ni dalam baldi, lepas tu mandi. Dah tu ayah dia tanya, kena kacau lagi ke? Akak tahan lah ya, Allah tu ada katanya. Dan ayah dia cakap jangan lemah semangat sangat. Kalau kita lemah semangat, lagi dia kacau kita. Betul juga kan. Jadi Nura ni pun yelah ngangguk je lah. Apa je pun yang dia boleh buat. Dah minta nak keluar asrama, ayah tak bagi kan. Dan lepas tu Nura yang tanya, kenapa akak yang kena ayah? Akak tak solat dengan betul ke? Tak khusyuk ke? Akak tak cakap besar? Tak tinggal solat jemaah? Lepas tu dia nangis lah dekat ayah dia. Katanya memang dia tak tahan sangat. Dia jadi macam tekanan tau. Bila dia terlampau takut, lepas tu dengan tidur ni tak cukup lagi kan. Memang stres gila lah masa tu. Dan masa tu ayah dia tanya lagi, akak takut ke? Lepas tu of course lah dia takut. Dia angguk lah kepala. Dan ayah dia cakap asalnya benda tu, makhluk tu cuba nyakat dia dengan Izzah je. Sebab yelah nak tengok sejauh mana keberanian diorang berdua ni. Tapi makhluk tu rasa tercabar pula.
rasa macam Izzah dan juga Nura ni mencabar dia tau. Itu yang saya pelik, macam celah mana mencabarnya kan. Tapi itulah, fikiran manusia pun lain-lain, apatah lagi fikiran makhluk-makhluk ni kan. Tapi bila dah usik tadi, mula-mula usik tu rasa macam geram kan, makhluk tu lah macam geram, kau cabar aku macam tu kan. Tapi bila dah lama kelamaan, dia jadi makin seronok pula. Sebab bila dia usik, dia orang berdua ni kan takut, jadi makhluk tu makin seronok tau. Makin takut makin seronok. So macam jadi habit lah. Jadi ustaz pesan pada ayahnya, katanya macam ni, anak kamu ni kuat tau, cuma dia tak yakin. Bila dia tak yakin, itu yang benda tu, makhluk tu makin seronok nak mengacau. So dia minta supaya Nura yakinkan diri dia bahawa itu makhluk Allah. Jadi tak payah nak takut sangat. Time kena tu, ini pun makhluk Allah, ini pun makhluk Allah, InsyaAllah tak ada apa-apa, Allah lagi hebat daripada dia, macam tu kan. So katanya InsyaAllah benda tu ataupun makhluk tu berhenti. Jadi Nura tadi lepas dah dengar pesan daripada ayah dia pun cubalah kan. Dia walaupun dia takut gila, kita sendiri pun tak boleh nak bayangkan macam mana perasaan takut dia masa tu. Dan macam mana dia, yelah, terpaksa selalu ingatkan diri dia, tak apa, Allah ada, tak apa, Allah ada, macam tu. So katanya setiap malam kan dia orang kena ganggu sampaikan dia orang lali. Bayangkan berapa lama dia orang kena ganggu setiap malam sampai lali tau, lali. So ada satu malam tu, dia orang baru je nak elakkan mata tau, tiba-tiba je dia orang dengar pintu dibuka, pang, macam tu kan. Pintu tadi memang betul terbuka seluas-luasnya. Sudah, kali ni macam, yelah, dia dah main kasar ni. Jadi Nura ni pun cuik lah si Izzah ni. Lepas tu tunjuklah ke arah pintu tu kan, Izzah, macam tu kan. Lepas tu Nura cakap, Izzah, gila tutup pintu tu, macam tu kan. Yelah, katanya tak sedar hati pula kalau nak biar je pintu tu tenganga kan. Ni dah tengah-tengah malam, dah pagi dah. Dan Izzah jawab apa? Alah, biar je lah, tak nak aku tutup. Sekali fikir, ya betul juga kalau dia orang berdua ni pergi tutup pintu dan tiba-tiba je makhluk tu pang muncul kat depan kan. Katanya mau tak berbuih mulut kena sawan nanti. So dia orang pun biarkan je lah pintu tu terbuka sampailah subuh. Esoknya tu dia orang ceritakan hal ni pada Siti, salah seorang kawan dia lah, namanya Siti. Jadi Siti masa tu dia mati-mati tak percaya dengan cerita dia orang berdua ni tau. Ya kan dia tak pernah kena kan. Lepas tu dia orang cakap apa? Kalau kau tak percaya, malam ni tidur bilik aku, tidur dengan aku dengan Izzah. Orang ni macam tu kan. Dan Siti ni setuju. Ya, dia tidur dengan dia orang bertiga ni malam ni lah. Tidur dengan dia orang bertiga. Dan tepat pukul 3 pagi, bunyi pertama yang dia orang dengar, gelang kaki. Dah masa Nura dengan Izzah ni dengar je bunyi gelang kaki, dia pun kejutkan Siti. Siti, bangun lah, kata nak dengar kan, bangun lah, macam tu kan. Siti pun bangun lah, mamai macam tu. Dan betul, Siti dengar bunyi gelang kaki tu berjalan, kling, kling, kling kan. Lepas dengar bunyi gelang kaki tadi, terus si Siti menangis-nangis, peluk dia orang berdua. Takut katanya. Dah tu, dia orang bertiga masa tu dengar makhluk tu ketawa mengilai daripada luar bilik tau. Gitulah kot. Tak pun mungkin nyaring lagi tak. Yelah macam yang Ustaz cakap sebelum ni lah, kalau kita tunjukkan rasa takut kita, takutlah makinlah dia seronok. Itu yang ketawa tu. Dan esoknya tu katanya Siti tadi demam tau. Dah memang tak nak, dah tobat dah, tak nak tidur lagi bilik diorang ni, tak nak tidur lagi dengan diorang berdua. Jadi benda ni tak berhenti macam tu je. Setiap malam secara berterusan, itulah yang diorang kena hadap. Jadi lama kelamaan diorang dah terbiasa, dah makin lali kan, makin lali. Dan diorang sendiri pun dah jadi makin berani dah. Yelah dengan nasihat ayah dia lagi kan. Sampaikan Nura, dia pernah tahu nampak budak perempuan kecil hitam legam, lepas tu baring dekat bawah katil Wina, salah seorang yang tinggal dalam dom dia lah. Dan masa dia nampak budak perempuan hitam legam tadi terbaring tu kan, dia palingkan muka, nampak budak perempuan tu tengok ke arah Nura, dia terus larikan diri. Ceritanya dia dah berani lah kan. Memang betul, kalau kita berani, kita akan ada satu energi tau yang mengelilingi kita ni, ataupun orang-orang pandai ni, dia tahulah apa energi dekat sekeliling kita ni, color apa, oren ke, merah marah kan. Macam gitulah lebih kurang. Jadi bila kita berani, energi yang ada pada kita ni, sebab energi dia lagi kecil daripada kita, so dia takut lah. Sebab tu kita kena berani. Jadi esoknya tu Nura tadi pun tanyalah Wina, ada hilang barang ke apa-apa yang hilang, apa-apa je lah, duit ke apa kan. Sebab masa tu Nura fikir yang budak perempuan tadi toyol lah. Jadi tanyalah ada hilang barang ke tak. Tapi Wina cakap tak ada apa-apa pun yang hilang. Jadi Nura ni pun ceritalah dengan Wina, kata ada nampak budak perempuan hitam yang baring dekat bawah katil Wina semalam. Jadi masa tu Wina pun jadi takut. Ini pun satu hal sebenarnya kan, kalau orang-orang yang boleh nampak tu, sebab itulah dia orang macam mendiamkan tau. Dia nampak tapi dia diam, tak cakap.
Sebab yelah dia fikir orang lain tu takkan dapat terima sebagaimana dia terima benda tu. Sebagaimana dia terima yang dia boleh nampak benda-benda yang menakutkan, belum tentu lagi orang yang tak nampak benda tu terima yang kata dekat sekeliling dia sekarang ni ada makhluk macam tu kan. Dan Nura cakap dia tahu pada masa tu pun, masa dia sidai kain ada benda yang ikut, tapi dia buat dek je, dia buat tak peduli. Dan lama kelamaan dia sendiri pun dah jadi makin lali. Benda tu pun sampai tak kacau dia dah. Ya kan, kalau dah terbiasa, dah tak rasa takut, benda tu pun macam tak seronok lah. Nak ganggu tapi tak takut, tak seronok lah kan. So dia sendiri pun mungkin give up, tak ganggu dah. Jenis yang ganggu-ganggu macam ni mungkin yelah boleh settle macam gini lah kan. Tapi jenis yang satu lagi tu, yang betul-betul jahat tu, memang nak kena buat perubatan Islam. Bukan. Dan last kali dia cakap gelang kaki tu, bunyi gelang kaki tu masih lagi ada tiap-tiap malam. Dan dia sendiri pun tak tahu benda tu apa dan kenapa benda tu yelah dendam sangat sampai nak usik-usik macam tu kan. Wallahualam katanya. And okay lah, sebab kita dah sambil-sambil cerita tadi, sambil-sambil kita dah komen jadi tak payah nak komen banyak-banyak sangat. Tapi betul lah, kalau kita nampak apa-apa, tak perlu nak cerita dengan orang. Tak tahu lagi orang yang takut kan. Kita macam kena diamkan je sampailah satu tempoh yang lama. Mungkin masa tu bolehlah nak cerita, oh dulu pernah nampak dekat sini ada benda ni, dekat sana ada benda tu, macam itu kan. Tapi sekarang ni dah tak ada dah, gitu. Barulah orang tak takut. Kalau tak pun alah diamkan je, simpan masuk poket. Dah tu satu lagi saya nak tegaskan dekat sini, memang betul. Kalau kita takut, makinlah benda tu seronok beronok-ronok dia untuk mengacau. Jadi buat-buat berani pun tak boleh tau. Sebab dia tahu yang kita ni takut tapi buat-buat berani. Kau tipu kan? Gitu pula kan? Jadi kita sendiri memang nak kena latih diri kita untuk berani. Berani kau berani. Kau berani Tapi saya taklah berani sangat. Saya buat dek je. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.